Assalamualaikum warahmatullahi, apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini saya nak bincang uh, serba sedikit tentang pengenalan berkenaan dengan cryptocurrency. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana petang ini saya diberi kesempatan untuk rekod video ni. Dan kita pada petang ni lebih kepada nak borak-borak sikit-sikit. Kita nak intro sikit berkenaan dengan kripto yang mungkin ramai di kalangan kita yang belum clear ataupun belum jelas apa itu cryptocurrency. Cuma saya bagi reminder awal-awal saya bukanlah expert dalam kripto ni. Cuma kita saya dah terlibat dengan kripto ni sejak bila tahun lepas lagi. So saya tak pernah share sebelum ini berkenaan dengan kripto, tapi pada hari ini bermula semalam ataupun 2 hari lepas saya ada publish video. Pertama kali saya bincang berkenaan dengan hukum berkaitan dengan cryptocurrency. Jadi pada hari ini insyaAllah kita nak bincang introduction sikit berkenaan dengan apa itu cryptocurrency, yang mungkin ada manfaatnya. Mungkin kita semua dapat gambaran apa itu cryptocurrency. Dan mungkin rakan-rakan kita yang bermula dengan pelaburan saham, so insyaAllah dapat bezakan apakah bezanya antara saham dengan cryptocurrency insyaAllah. Okey, perbincangan kita ini tak adalah berat sangat. So saya dah limitkan saya punya slide kepada beberapa slide sahaja yang mungkin dan kita bincang secara santai saja pada hari ini. Jadi apa itu cryptocurrency? InsyaAllah kita akan bincangkan introduction saja untuk kali ini. Jadi disclaimer dulu, mungkin anda boleh luangkan masa untuk baca sedikit disclaimer di sini. Okey, sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan insya-Allah. Okey, so pertamanya bila kita sebut tentang kripto ataupun tentang currency, currency ni kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil mata wang lah. Okey, mata wang. Dan setiap negara dia ada mata wang yang digunakan oleh rakyatnya, mata wang yang tersendiri. Kalau kita di Malaysia ni mungkin kita guna ringgit Malaysia lah. Okey, yang diiktiraf oleh kerajaan kita bahawa di negara kita guna ringgit Malaysia. Kalau kita pergi ke Singapura, seberang saja daripada negara kita, duit RM kita mungkin tak laku dah. Okey, tak laku kita nak guna duit RM. So kita kena guna dolar Singapura. So begitu juga dengan Thailand. Walaupun saya negeri saya ni bersempadan dengan Thailand, tak jauh mana pun. Okey, kalau draft kereta mungkin sekejap saja sampai ke negeri Thailand. Bila cross saja border Thailand itu, okey, duit yang kita guna di tanah air kita mungkin dah tak laku di seberang sana. Itulah currency itulah maksudnya mata wang. Jadi setiap negara mempunyai mata wang yang sendiri. So duit adalah mata wang lah. Okey, yang mana duit ini kalau diistilahkan dia maksudnya perantaraan pertukaran. Perantaraan pertukaran, dan dia juga mewakili sesuatu nilai. Mewakili nilai lah. Walaupun secara fizikalnya, walaupun secara asasnya duit itu mungkin tak bernilai pun sebenarnya. So kalau kita ada contohnya, kita ada duit RM50 ataupun kita ada duit 100 lah. So kalau kita ada duit RM100, okey. So duit ini adalah kertas. Yang mana RM100 ini, okey, yang mana diberi nilai kepadanya dan di-endorse oleh kerajaan kita lah. Okey, kalau tuan-tuan baca dia punya, kalau kita baca kan, tak nampak Okey, wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Okey, maksudnya kertas ini, walaupun hakikatnya kertas ini mungkin tak bernilai pun.
Okey, maksudnya kertas ni sendiri, contohnya lah, contoh mungkin contohnya tak tepat sebab tak boleh pun kita buat Contohnya kita bawa duit ni kita pergi ke kedai photostat photostat kertas dan kita minta pekedai tu photostat duit ni kepada kita Jadi dia photostat lah. Okey. So kos yang kita kena bayar kepada kedai photostat tu mungkin 10 sen 20 sen saja ataupun kalau print color ni mungkin RM1 RM2 sehelai Jadi itu sahaja dia punya value sebenarnya kertas ini. Tapi kenapa dia bernilai dengan nilai yang tinggi sampai RM100? Ia adalah kerana kerajaan kita endorse kerajaan kita memperakukan yang kertas ini mewakili RM100 RM100 lah dia punya nilai dia Jadi itulah yang kita katakan sebagai duit So ia adalah perantaraan pertukaran dan dia adalah mewakili nilai. Siapa yang bagi nilai ni? Kerajaan yang tanggung, kerajaan yang endorse atau kerajaan yang iktiraf. Jadi semua orang dalam negara kita ni bila ada sahaja kertas itu dia boleh dipertukarkan dengan benda lain dengan value tersebut lah. Kalau kita nak beli contohnya kita nak beli aiskrim jadi kita bagi duit tu and then duit itu dia mewakili nilai 100. Kalau aiskrim tu RM1, maka dia kena pulangkan balik kepada kita RM99. Value itu yang ada dalam kertas itu Itu ini santai sajalah tuan-tuan kita tak nak bincang detail berkenaan benda ni. Kita nak buka minda sikit dalam permulaan kita bincang berkenaan kripto ini. Evolution of money kalau kita tengok kalau kita Google saja pun dapat nampak dah ataupun kita akan jumpa lah evolution of money ni. Ini different mungkin adalah flow yang sedikit berbeza lah. Tapi inilah secara gambaran apa yang berlaku sejak dulu lagi. Kita dulu bermula dengan dunia manusia mungkin bermula dengan sistem barter di mana bila kita nak beli sesuatu kita kena berikan sesuatu yang lain. Contohnya kita nak beli seekor lembu, maka untuk beli seekor lembu mungkin kita kena serahkan kepada orang yang memiliki lembu tersebut mungkin tiga ekor kambing mungkin. So berlakulah pertukaran sistem barter. Itu yang dikatakan sistem barter. Itulah so kita tukar barang dengan barang zaman dulu lah. Dan kemudian dunia berubah kepada gold, kepada emas, perak dan sebagainya lah yang mempunyai secara fizikalnya pun dia mempunyai nilai pada material tersebut So kalau gold ini dia gunakan sebagai mata wang dulu kalau kita baca kitab-kitab dulu pun di zaman Nabi SAW pun dah guna dinar dan dirham yang mana dia punya asasnya adalah daripada emas lah. So disebabkan emas dan perak dijadikan sebagai mata wang, maka dia ada hukum yang khusus yang dibincangkan dalam hukum syariah berkaitan dengan mata wang ini ataupun bahan yang digunakan sebagai mata wang So kita bincangkan dalam Bai' as-Sarf punya tajuk seterusnya kita berpindah pula kepada metal coins yang mungkin dia punya value dia tidaklah semahal gold tapi kerajaan endorse bahawa metal coins ni diiktiraf ataupun boleh diguna pakai sebagai mewakili nilai pada zaman tersebut lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam arkeologi ataupun sejarah-sejarah yang dijumpai dalam tanah dan sebagainya, antara mata wang yang dijumpai adalah dalam bentuk metal coins walaupun dia bukanlah barang yang secara intrinsiknya ada value seperti gold dan juga perak emas dan juga perak, tapi metal coin ni banyak keadaan dia mewakili value-value tertentu walaupun dia secara fizikalnya pada asalnya tidak mempunyai value yang setinggi yang diberikan oleh pihak pemerintah pada zaman tersebut. Seterusnya manusia berpindah kepada paper money. Sebagaimana yang kita guna sekarang ni lah, kita masih guna paper money. Sebagaimana saya tunjuk tadi duit RM100
Itulah yang diberi nilai oleh pemerintah ataupun kerajaan yang menguasai sesuatu negara. Seterusnya sekarang ini kita guna plastik card, okey. Still kita guna plastik card ataupun debit card ataupun credit card, okey, yang mana dalam kad tersebut ada nilai yang apa ni mewakili sebenarnya berasaskan paper money juga dia punya value dia. Begitu juga sekarang ini kita guna electronic money yang mana sekarang ni kalau kita apa ni kita cuba reflect apa yang berlaku sekarang ni, kita dah jarang apa ni dalam beg duit kita mungkin kita dah walaupun kita belanja kita banyak tapi kita masukkan duit dalam beg duit kita ni tak banyak sebab kita sentiasa ataupun selalu guna transaksi yang melibatkan electronic money duit kita ada dalam bank dan kita transaksikan duit itu secara digital saja. Secara digital sahaja. Kalau kita merenung apa yang berlaku kepada bank-bank dia punya apa ni transaksi itu adalah dalam bentuk value saja ataupun dalam bentuk digital punya numbers jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi security dan sebagainya ada benda yang kita boleh query ataupun kita boleh perbahaskan lah. Okey, walaupun perkara tersebut dijamin oleh pihak bank, pihak kerajaan dan sebagainya, tetapi ada benda yang orang sentiasa melihat possibility untuk dihack sistem di apa ni ialah ada yang cuba untuk hack sistem yang seterusnya menyebabkan duit kita yang ada dalam bank mungkin tiba-tiba tak ada kan. So pernah berlaku, okey, walaupun tidaklah menjadi sesuatu yang common tapi benda tu menjadi kerisauan lah dalam kalangan apa ni mereka yang berduit Jadi duit yang ada dalam bank tu siapa yang jamin bahawa dia akan kekal di situ. Tapi secara prinsipnya benda tu dijamin lah oleh pihak bank ataupun pihak kerajaan kita Wallahu a'lam Dan sekarang ni itulah revolusi seterusnya adalah pertukaran daripada electronic money ni dan slowly but surely kita sekarang berada di fasa perubahan di mana manusia berubah kepada cryptocurrency. Okey. So saya tak nak komen lebih-lebih berkenaan dengan cryptocurrency ni. Tetapi secara prinsipnya ataupun secara umumnya dikatakan bahawa cryptocurrency ini adalah lebih terjamin, lebih selamat, lebih telus, okey. Dan dia bersifat decentralized okey. Kalau apa ni duit kertas tadi dia bersifat centralized yang mana setiap negara dia ada bank apa ni central bank dia masing-masing yang mengawal selia duit-duit kan. Tapi kalau cryptocurrency dia bersifat decentralized yang mana dia tidak dikawal selia oleh mana-mana bank, okey, mana-mana kerajaan dalam dunia ini So dia punya nama pun cryptocurrency, okay, encrypted ataupun cryptocurrency ni dia mencerminkan bahawa mata wang itu okey walaupun disebut currency tapi sebenarnya ada perbahasan dari sudut syariah kenapa dia apa ni adakah currency ini maksudnya mata wang dan sebagainya nanti kita bincang kemudian cuma sifat apa ni currency ini okey mata wang digital ini dia bersifat apa ni secure sebab tu dipanggil cryptocurrency. Okey. Ini ilustrasi apa ni duit RM kita sebagaimana saya tunjuk tadi. Okey. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Dia ada sign governor yang mana governor kita yang lama Zaiti Aziz yang tanda tangan dalam apa ni dokumen ini ataupun kertas ini yang mewakili nilai 100 Okey. Okey, begitu juga bukan sekadar di Malaysia bahkan dia adalah bersifat menyeluruh di seluruh dunia. Ini adalah USD Saya tak pasti ini duit yang latest ataupun yang lama sebab saya Google je. Apa ni the United States of America. So dia punya apa ni perkataan dekat sini dia tulis this note
is legal tender for all debts, public and private. So ini adalah legal tender ataupun sesuatu yang dijamin oleh kerajaan lah. Jadi kalau kita ada kertas ini dan nilainya 100, maka kerajaan United States of America dia jamin lah legal tender bahawa kertas ini bernilai 100 USD. Okey, so ini adalah duit kertas okey. Bukan sahaja di Malaysia ataupun di US sahaja, bahkan benda ni adalah bersifat seluruh dunia, yang mana setiap dunia mempunyai mata wangnya masing-masing. Okey, dan sekarang ini kita transaksi kita berlaku secara digital sahaja. Kita boleh transfer ke mana-mana yang kita suka melalui internet banking sahaja. So kita masuk internet dan kita boleh transfer duit kita untuk kita membeli barang dan sebagainya secara digital. Okey, tanpa kita perlu serahkan dalam bentuk mata wang kertas dan seumpamanya. Okey, ini kalau kita buka Maybank to You lah, kita ada account dalam bentuk kad kredit ataupun kad kredit lah di sini fixed deposit, loan, wealth, semua ada kat sini So semua berlaku secara transaksi secara digital secara digital. Tapi ini bukan kripto lah. Yang ni masih lagi sama dengan wang kertas. Tapi wang kertas itu di-convert dalam bentuk digital dan kita boleh pindah kita boleh bayar, kita boleh kita boleh transfer dan sebagainya hanya menggunakan digital sahaja. Bahkan benda-benda yang nombor-nombor yang ada dalam akaun kita ini sebenarnya dimewakili duit kertas lah. Duit kertas yang mana kita boleh keluarkan duit kertas itu anytime, anywhere yang ada ATM machine lah. Okey. Sebenarnya ada banyak masalah dengan duit fiat ini. Duit kertas itu kita panggil duit fiat lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya hanya selarangkan 3 benda ni. Dia adalah centralized. Okey, ada kebaikan dan keburukan lah bila centralized ini maksudnya ada badan yang mengawalnya. Okey, ada central bank yang mengawalnya. Cuma masalah dia adalah unlimited. Okey, unlimited bila duit ini duit kan, bila duit kertas ini, so ada orang yang print, dan benda tu dikawal selia oleh kerajaan lah. Dikawal selia oleh kerajaan. Cuma bila duit yang boleh diprint, wallahualam saya pun tak mahir benda ni cuma kalau kita fikir, kalau kerajaan arahkan ataupun cetak duit itu lebih melebihi apa yang sepatutnya, so apa yang berlaku, dia akan boleh menyebabkan inflasi lah. Direct dia punya efek dia adalah inflasi. So duit itu sepatutnya duit yang kita ada dalam circulation dalam negara kita ni sepatutnya dia sama dengan apa yang ada dalam nilai nilai komoditi ataupun barang yang ada lah. Tapi kalau kita tercetak lebih, maksudnya terlalu banyak duit terlalu banyak duit yang dicetak, so disebabkan ramai orang mempunyai benda yang sama. Katakanlah RM100 tadi, saya ada 1,000 keping. So adik saya ada 2,000 keping. Duit yang sama pada masa yang sama. Jadi semua rakyat Malaysia pun ada beribu-ribu, berpuluh-puluh keping kertas yang sama. So akhirnya benda tu bila semua orang ada benda yang sama, so menyebabkan value kepada benda tersebut ataupun kertas tersebut dia akan drop lah. Dan menyebabkan barang yang nak dijual di pasar contohnya dia akan jadi naik lah. Sebab duit kita tu kan dia disebabkan dicetak terlalu banyak, menyebabkan menyebabkan inflasi lah secara langsung. Saya bukanlah ahli untuk komen benda ni, tapi secara logikal ni kita fikir macam tu lah. Digital currency dia ada istilah yang dipanggil double spend problem. Tuan-tuan semua boleh Google apa maksud double spend problem ini, dan dikatakan bahawa cryptocurrency dapat menyelesaikan masalah ini. Wallahualam. Walaupun ada perbahasan tapi itulah yang didakwa ataupun yang diklaim berkaitan dengan cryptocurrency. Baik, bila kita bercakap tentang cryptocurrency, sebenarnya dia bukan sekadar nilai. Kalau kita
dia bukan sekadar nombor yang mana bertukar-tukar tangan, tetapi dia ada sistem ataupun dia ada teknologi di sebaliknya, yang menjamin keselamatan dia lah, yang menjamin keselamatan dia. Jadi saya tunjukkan dekat sini ilustrasi 6 step, bagaimana contohnya kita nak pindahkan duit kita, okey, contohnya daripada CA kepada CB, CA wants to send money to CB, jadi A tu nak hantar duit kepada B. So apa yang berlaku, the transaction is represented as a block. Okey, transaction itu berlaku diwakili sebagai blok lah dalam istilahnya, blockchain punya teknologi, ya. Okey, dan the transaction is broadcasted to the network of nodes. Okey, so transaction ini, okey, dalam step yang kedua ini akan di broadcast kepada semua nodes yang ada dalam network itu. Jadi seterusnya, the network validate the transaction. Okey, network itu akan validate the transaction, sama ada transaction ini valid ataupun tidak. Sekiranya dia tak valid, sudah akan ditolak lah. Ada hackers dan sebagainya yang cuba untuk hack ataupun untuk manipulate the system. So network akan devalidate benda tu, dia akan menafikan lah, okey, transaction tersebut. Tapi sekiranya berlaku transaksi ini secara telus, okey, network akan validate the transaction. So apa yang berlaku, step yang kelima, now the block can be added to the blockchain in a way that is a permanent and unalterable. So tak boleh nak edit, bila transaksi tu berlaku antara A kepada B, so benda tu akan dicatat dalam ledger dia. Okey, dan benda tu tak boleh di-alter, so dia telus. So kita boleh perhatikan transaksi itu berlaku antara siapa kepada siapa. So dia adalah permanent and unalterable. Okey, dan step seterusnya barulah berjaya, the money move from A to B. So ini adalah teknologi blockchain lah. Kita mungkin susah untuk faham secara teknikal, secara mendalam perkara ni, tapi inilah yang berlaku kalau kita pergi taklimat ataupun kuliah-kuliah berkaitan dengan blockchain teknologi pun, dia akan terangkan flow ataupun step yang sama lah. Okey, saya mungkin nak bagi contoh kepada anda sekalian, sebab ramai di kalangan kita ni yang still skeptical tentang kripto ni. Okey, yang mana ada yang claim tentang tak ada value, benda tu hanyalah nombor. Lepas tu dia terdedah dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okey, so benda-benda negatif banyak yang dibangkitkan lah. Dan ada di kalangan kita yang mungkin tak appreciate value, disebabkan kita tak faham apa sebenarnya yang berlaku. Cuma sebelum ini saya ada bincangkan contoh ini dalam bila kita berbicara tentang hukum kripto, kan. Saya nak bagi contoh ini bukan kripto, cuma ini dalam game lah, yang mungkin analogi yang mudah untuk kita faham, kan. Dalam game, contohnya game Dream Soccer League ni. Okey, kalau anda mungkin main game ni, boleh komen di bawah. Dalam game biasanya, bukan game ni saja, bahkan banyak game lain, dia ada prinsip-prinsip game yang cuba di-apply, okey, yang akan menyebabkan kita sentiasa nak main. So dalam game biasanya dia ada coin, dia ada mata wang dia lah. Okey, walaupun sebenarnya bukan mata wang, tapi dia represent benda yang value dalam game tersebut, sama ada dalam bentuk token, dalam bentuk coin, ataupun dalam bentuk diamond ini, kalau dalam konteks Dream Soccer League ni lah. Okey, so apa yang kita boleh buat dengan dengan token ni? Okey, apa yang kita boleh buat? Sekejap. Okey, so apa yang kita boleh buat dengan game ni? Apa yang kita boleh buat dengan token ataupun coin dan juga diamond ini? Okey, kalau siapa yang biasa main game ni, macam-macam kita boleh buat. Contohnya kita boleh rekrut player baru, kita dari segi treatment kepada player kita, dari segi nak upgrade stadium, yang mana bila kita upgrade stadium, so dia punya reward setelah kita menang sesuatu match tu ataupun sesuatu perlawanan itu, so kita akan dapat bonus lebih. So dia dalam komuniti ni, okey, dan juga komuniti yang lain. Jadi dalam komuniti yang bermain benda ni,
dia dia ada nilai lah. Walaupun kita orang yang tak terlibat dengan game ini, kita tak value benda ni. Kita tak rasa benda tu ada nilai ataupun value. Tapi kita yang tak main, kita jangan mudah-mudah kata benda tu tak ada value. Uh, Sebab bagi setengah orang benda tu ada value, uh, uh, ada harganya ataupun ada nilainya kan. Tapi mungkin bagi kita tak ada nilai. Samalah konsepnya dengan cryptocurrency ni. Kalau kita rasa kita tak bernilai buat masa sekarang, okey, kita rasa tak bernilai kan masa sekarang. Tak bermakna benda tu tak bernilai untuk orang lain. Okey, tak bermakna benda tu bernilai. Kalau tak bernilai, tuan-tuan semua, kalau kita tengok sekarang ini digital asset ini seluruh dunia. Sekejap saya tunjuk berapa value dia. Sekejap saya tunjuk sekejap berapa value yang digital asset ini. Okey. Kalau kita tengok dekat dunia sekarang ni, tengok dia punya value sekarang ni walaupun dia turun. Okey, sebelum ni pun dia pernah turun dia punya total dia yang ni nilai keseluruhan modal pasaran kripto bernilai sekarang ini adalah 1.6 trilion US dollar. 1.6 trilion 1.6 trilion. Walaupun dia semakin turun, okey, sebagaimana rekod sebelumnya, tapi dia ada potensi untuk naik semula. Jadi manusia melaburkan duit sebanyak 1.6 trilion USD, okey, dalam mata wang digital ataupun digital asset ini. Okey, walaupun kita sebagai orang luar mungkin rasa tak bernilai benda tu, tapi manusia di luar sana menganggap bahawa kripto ataupun digital asset ini sesuatu yang sangat bernilai sehingga kan mereka sanggup untuk melabur sebanyak trilion ringgit. Trilion US dollar. Okey, semata-mata untuk memiliki kripto digital asset tersebut. Okey, samalah konsepnya dengan apa yang kita sebut tentang game ini. Walaupun kita rasa tak bernilai, tapi pada pandangan orang lain, dia sangatlah bernilai. Okey, so kita mungkin dari contoh game itu mungkin kita kita tak rasa benda tu dia akan jadi masa depan kan. Tuan-tuan semua, sekarang ini dunia sedang bergerak ke arah metaverse. Okey, yang ni sesiapa yang follow dia punya perkembangan ni sangat laju. Dunia sekarang ni bergerak ke arah metaverse. Sebagaimana yang diwar-warkan oleh pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. So Facebook pun dah tukar dia punya kepada Meta, dia punya nama dia kepada Meta, kerana melihat kepada keseriusan Facebook untuk development perubahan ke arah metaverse itu. Jadi pada zaman masa depan nanti tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan biasa tengok satu filem Ready Player First Ready Player One ke dia punya tajuk dia, saya pun tak ingat dah. Okey, Ready Player One. Ready Player One, dalam saya rasa cerita tersebut adalah sangat represent apa yang cuba untuk dibawa oleh tim Facebook dan juga ramai lagi termasuklah bisnes-bisnes yang multinational yang bernilai bilion trilion ringgit, trilion US dollar. So banyak syarikat yang beralih kepada metaverse ini. Okey, yang dilihat mendahului sekarang ni adalah Facebook lah. Okey. Dalam cerita ni kalau kita tengok betul-betul dia menggambarkan tentang metaverse metaverse yang dipanggil Oasis. Okey, dalam filem tersebut
dia ada satulah, saya tak nak cerita panjang lebar tentang cerita ni. Cuma saya nak kaitkan dengan mata wang yang ada dalam cerita tersebut lah. Okey, jadi dalam cerita tu dia ada satu game, okey. Satu game yang dibuat yang mana sesiapa yang menang game tersebut dia akan diberikan satu key. Okey, yang ni dipanggil apa ni, duit lah dalam dalam dunia tersebut lah, dalam dunia apa ni VR. Yang mana apa ni dia punya hero ni, saya pun tak ingat dah nama dia apa. Wade ke? Wade ni dia menang Dia menang apa ni key yang pertama, kunci yang pertama. Okey, yang sebenarnya dia menang ketiga-tiga kunci jadi Wade ini dia menang dan apa yang dia dapat? Dia dapat duit dalam bentuk kripto dalam bentuk digital lah. Okey, dalam bentuk kripto yang mana walaupun duit tersebut adalah dalam bentuk kripto, okey, tetapi duit tersebut dia telah guna untuk dia beli barang-barang yang bersifat fizikal. Okey, dia beli di dunia dunia Oasis tu. Okey, di punya apa ni tempat jual beli dia lah jual beli game dan sebagainya. Okey, jadi dia beli barang tu walaupun dia beli secara digital, dia beli secara VR. Okey, dia pergi ke pasar, okey, market dalam bentuk apa ni maya tersebut. Tetapi dia okey, contohnya dia beli suit, dia beli baju untuk apa dipanggil tactile apa ni stimulation dan sebagainya. Saya tak tahu juga bukan istilah-istilah tersebut. Jadi walaupun dia beli secara digital tapi barang tersebut, barang yang dibeli itu dihantar kepada beliau, kepada dia dalam bentuk yang sebenar. Yang mana dia boleh pakai lah. Okey, so itu sedikit gambaran tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. So kalau sekiranya kita apa ni ketinggalan dalam perkara ni, okey, mungkin kita sukar untuk kita apa ni maksudnya kita akan terlambatlah. Okey, kalau kita keep on denying perubahan ini, so kita akan ketinggalan zaman suatu masa nanti. So Wade ini sebagaimana saya sebut tadi, dia beli secara online. Okey, dalam dia punya ekosistem apa ni metaverse dia. So akhirnya dia dapat dia punya suit ni. So dia beli ni. Okey, dengan hadiah yang dia dapat, dia beli mata wang digital itu ataupun currency secara kripto itu, dan dia dapat suit secara fizikal. So ini yang berlaku dalam cerita ni lah Okey, cerita ni tuan-tuan. So saya kira itu saja apa ni introduction yang berkenaan dengan kripto ini. Kita akan bincang banyak lagi berkenaan dengan kripto ini. InsyaAllah saya akan cuba untuk fokus berkenaan dengan kripto ini dalam video-video seterusnya bila saya ada masa, insyaAllah. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, saya bukan nak promote ni cuma inilah antara benda yang kita tengah buat sekarang ini adalah kita apa ni cuba set up satu team yang dipanggil team Smart Mind team ini, yang mana kalau tuan-tuan semua berminat nak join, yang ni tak ada paksaan yang ni lebih kepada volunteer. Tuan-tuan boleh join mana-mana group je. Cuma kalau nak support ataupun nak apa ni saya bantu dari sudut teknikal dan sebagainya, tuan-tuan boleh join lah. Okey, Smart Mind team ini ada 5 step. Okey, yang mana tuan-tuan follow step ini dan tuan-tuan join group Telegram Crypto at Smart Mind. Okey, saya sorry. Dia punya okey. Okay, tuan-tuan semua boleh join support group Crypto at Smart Mind. InsyaAllah saya akan sentiasa update perkara-perkara baru ataupun benda-benda yang mungkin tuan-tuan ingin tahulah berkenaan dengan apa ni trading kripto seterusnya tuan-tuan. Okey, sekejap. Saya ada okey. Saya sebenarnya sedang mencari apa ni 1,000 orang yang terawal untuk bersama dalam Crypto at Smart Mind ini ataupun Smart Mind punya team. So insyaAllah kita apa ni bersama-sama dalam kita explore berkenaan dengan ruang dan juga peluang dalam investment berkaitan dengan kripto ini. Okey, so anda boleh join insyaAllah. Tapi benda ni tak wajib lah sebagaimana saya sebut tadi.
Dan satu peringatan penting kepada tuan-tuan semua yang ingin terlibat dengan kripto ini, saya perasan ramai di kalangan rakan-rakan kita yang terlibat dengan kripto ini tidak menekankan soal halal haram dalam kripto ni, sebab kita sebagaimana saya sebut dalam video sebelum ini, okey, berkenaan dengan hukum cryptocurrency ni ada pandangan ulama yang berbeza-beza, okey, berkenaan dengan hukum terlibat dengan kripto trading ni. Jadi tuan-tuan semua pastikan sekiranya tuan-tuan ingin terlibat dengan kripto, okey, digital asset ini, tuan-tuan kena tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum halal haram. Sebab saya agak risau bila melihat kepada rakan-rakan kita yang bermudah-mudah dalam berurusan dengan kripto ini, yang akhirnya yang boleh membawa kita kepada perkara-perkara yang haram. So nanti saya akan cerita apa potensi yang boleh menyebabkan sesuatu trading kripto itu boleh jatuh kepada haram. So kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya guide kepada kita dan menunjukkan mana yang boleh, mana yang tak boleh. So tuan-tuan semua, kalau nak terlibat dengan kripto, pastikan tuan-tuan tengok video yang saya dah publish sebelum ini berkenaan dengan hukum cryptocurrency, pandangan para ulama dan fatwa semasa berkaitan dengan tajuk ini. So penting untuk tuan-tuan semua tahu berkenaan hukum terlebih dahulu sebelum kita terjun dalam sesuatu instrumen pelaburan. Saya kira itu saja untuk kali ini. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang kesilapan, sebarang ralat. Saya mohon tuan-tuan tegur dengan tinggalkan komen di ruang komen di bawah. Wallahu alam. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.